بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat bertemu untuk kita menyambung kembali program kuliah kita dengan mengambil faedah dalam kitab yang bertajuk Amalan-amalan sunnah setahun menurut Al-Quran dan As-Sunnah, yang disusun oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala. Sebuah kitab yang memuatkan 27 perbahasan, 27 bab, dan Alhamdulillah sekarang kita berada pada bab yang kelima, pada membicarakan tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sifat, yakni tata cara solat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan inilah yang diperingatkan oleh Nabi SAW kepada kita sebagai umatnya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan dan melanjutkan poin yang seterusnya, iaitu pada poin yang ke-28 tentang tata cara solat Nabi SAW. Rujuk pada muka surat 163. Poin yang ke-28 iaitu di bawah tajuk sunnah-sunnah dalam i'tidal. Ia ini berdiri setelah rukuk. Baik. Sebelum ini kita telah selesai mengambil faedah daripada poin yang ke-18, sunnah-sunnah dalam rukuk. Apa sajakah bacaan yang dibaca dan bagaimanakah bentuk fizikal cara rukuk yang benar. Baik, sekarang kita masuk pula sunnah-sunnah dalam i'tidal, iaitu salah satu rukun solat. Rukun solat seterusnya adalah i'tidal. Kenapa dinamakan rukun? Kerana dia adalah perbuatan yang wajib dilakukan. Jika ditinggalkan, maka solat itu tidak sah. Dia tidak boleh digantikan dengan sujud sahwi, tapi hendaklah ditambahkan satu rukun lagi. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an, tsummarfa hatta ta'dila qa'iman, tsumma masjud hatta tatma'inna sajidan, tsumma marfa' hatta tatma'inna jalisan, tsumma masjud hatta tatma'inna sajidan, tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Lalu rukuklah dan sertailah tamakninah ketika rukuk. Lalu bangkitlah dan beriktidallah sambil berdiri. Kemudian sujudlah serta tamakninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk di antara dua sujud sambil tamakninah. Kemudian sujud kembali disertai tamakninah ketika sujud. Kemudian lakukan seperti itu dalam setiap solatmu. Dan inilah yang sebelum ini yang telah kita bacakan tentang hadis Nabi SAW
Ketika mana salah seorang sahabatnya iaitu Arab Badui masuk dan solat di dalam masjid, lalu Nabi SAW minta dia ulang berkali-kali. Lalu akhirnya dia pun menyerah kepada Nabi SAW, "Alimni ya Rasulullah." Ajarkan kepada aku ya Rasulullah bagaimana cara solat yang benar. Lalu Nabi SAW pun mengajarkannya. Baik. Ada beberapa sunnah yang dikerjakan di saat i'tidal. Di antaranya, yang pertamanya adalah disunahkan mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua bahu. Pundak itu adalah bahu. Ketika bangkit dari rukuk yang i'tidal sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Sami'ah, bukan sami'ah. Kadang-kadang ada orang yang menyebutkannya bukan ain tapi alif. Sami Allahu liman hamidah. Salah. Sami'ah dengan sami'ah berbeza. Sami'ah itu mendengar. Mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, yakni Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Ini adalah bacaan yang mengiringi ketika bangkit dari rukuk. Ketika kita rukuk, kita bangun, maka pada masa yang sama disebutkan takbir perpindahan, iaitu Sami Allahu liman hamidah. Kemudian tangan juga mengangkat. Nanti akan datang penjelasannya. Yang kedua, disyariatkannya membaca zikir-zikir ketika i'tidal, dan zikir yang wajib adalah Rabbana lakal hamd. Wahai Rabb kami, bagimulah segala puji. Apabila ditambah hingga akhir, maka itu lebih afdal, yakni lebih utama. Doa ini disyariatkan bagi imam, makmum maupun orang yang solat sendirian, baik pada solat wajib maupun solat sunat. Jadi hendaklah dibaca. Baca ketika perpindahan daripada rukuk ke berdiri lurus kembali, i'tidal itu baca Rabbana lakal hamd. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu dibaca bagi imam, bagi makmum maupun orang yang solat secara sendiri atau solat sunat atau wajib. Ketiga, disunahkannya bagi imam menggabungkan ucapan tasmi', yakni Sami Allahu liman hamidah dan tahmid Rabbana walakal hamd. Maka dia baca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, atau Rabbana walakal hamd. Nanti akan datang contoh-contoh beberapa bacaan yang Nabi SAW contohkan pada kita. Jadi bacaan ketika kita i'tidal itu banyak bentuk bacaannya. Seperti mana yang sebelum ini, banyak juga variasinya ketika bacaan pada rukuk, bacaan pada doa iftitah. Baik. Keempat, mengucapkan tasmi', yakni Sami Allahu liman hamidah setiap berpindah, yakni ketika bangkit dari rukuk menuju i'tidal. Kelima, wajibnya berdiri ketika mana bangkit dari rukuk, yakni i'tidal, dan ia adalah salah satu rukun solat yang lama. Sami Allahu liman hamidah, berdiri tegak, lama dia, iaitu tamakninah. Keenam, wajibnya tamakninah, yakni berdiri dengan tenang dan tenteram ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, maka tangan kita pun diam, tidak bergoyang-goyang, digoyang-goyangkan. Ketika mana contoh kita berdiri lurus tegak. Yang ketujuhnya adalah zikir-zikir i'tidal yang bermacam-macam. Ada berbagai jenis bentuk bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW. Hendaklah terkadang dibaca yang ini dan terkadang yang itu. Kerana melakukan hal ini memiliki 3 faedah. Iaitu yang pertama, menjaga sunnah. Tidaklah satu saja yang kita baca sepanjang usia kita sampai kita mati. Maka sesekali baca yang ini, sesekali baca yang itu. Sesekali baca yang paling pendek, sesekali baca yang paling panjang, sesekali baca yang pertengahan. Yang kedua, faedahnya adalah mengikuti dan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jadi kita dapat hidupkan seluruh sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, menghadirkan hati. Kerana doa-doa ini yang mengandungi faedah yang sesuai, yang berbeza dan memberikan faedah yang berbagai kepada kita. Di antara bacaan tersebut, contoh, yang di samping Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, ini adalah di antara bacaan lain. Nabi SAW membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawat, as-samawat wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah, wahai Rabb kami, bagimulah segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan mencakupi segala sesuatu yang engkau hendaki selain daripada itu. Kemudian di antara doa lain yang dibaca, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, ya mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagimu, pujian yang banyak, yang baik, lagi penuh berkah.
yakni dan diberkahi sebagaimana diredai oleh Rabb kami, atau bacaan-bacaan lainnya. Jadi ada banyak bacaan lain, ya. Dan jika kita ingin mengetahui bacaan yang lain, boleh kita rujuk kepada salah satu kitab, iaitu kitab yang dikarang, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Itu kitab yang bertajuk Sifat Solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, minat takbir ila taslimi ka'annaka taraha. Ya. Sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada takbir hingga salam seakan-akan ya anda melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Maka Syekh rahimahullah ia memaparkan secara terperinci, dan ini merupakan kitab di antara kitab yang terbaik, yang hendaknya kitab ini berada di rumah kita. Dan kitab ini sudah diterjemahkan oleh pelbagai penerbit, ya. Ada yang disertai dengan tambahan gambar, ada yang tidak bergambar, ya. Dan Syekh rahimahullah memiliki kitabnya yang lebih terperinci, yaitu sifat al-aslu, ya, asal daripada kitab ini. Kitab ini diringkaskan. Ada satu lagi, ya, kitabnya kalau tak silap terdiri daripada 2 atau 3 jilid. Maka di situ diperincikan, ya, diterangkan tentang takhrij hadis dan sebagainya. Baik. Maka ini 2 kitab yang hendaknya kita memilikinya, kerana Syekh rahimahullah menjelaskannya secara sangat terperinci, yang memberikan kepuasan kepada sesiapa saja yang ingin mendalami, menguasai, mengilmui dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lengkap dan sempurna. Ya, ini di antara contoh kitab yang hendaknya berada di rumah kita. Baik. Dan banyak kitab-kitab yang dikarang mutaakhir ini, kitab-kitab yang menjelaskan tentang sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tak akan lepas daripada mengambil faedah daripada kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, seorang ulama hadis yang mujaddid di zaman kita ini. Baik. Jadi hal yang berkaitan dengan bacaan, iaitu dalam i'tidal ini, setelah rukuk, ya, ada banyak bacaan. Dan sebelum itu, ya, ada sedikit perbezaan. Apabila seorang musalli itu solat bersendirian dan solat berimam, bermakmum, ya, berimam jadi makmum kepada imam, ada sedikit perbezaan. Ketika mana? Kalau orang yang solat sendirian, maka dia akan membaca tasmi' dan tahmid bersekali. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ya. Adapun bagi imam, sama juga. Ketika imam ini solat sendirian, imam begitu juga, dia membaca tasmi' dan tahmid. Adapun bila dalam solat berjamaah, maka ada perbezaan. Bagi makmum, dia akan membaca seperti tadi, Sami'allahu liman hamidah. Adapun makmum cukup dengan membaca Rabbana walakal hamd. Boleh faham? Jadi kalau kita solat mengikut imam, ketika imam ia bangkit daripada rukuk, yakni i'tidal, ya, maka bacaan yang dia baca imam itu adalah Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Adapun kita yang mengikutinya tak perlu sebut Sami'allahu liman hamidah, cukup menyebut Rabbana walakal hamd ataupun Rabbana lakal hamd. Ya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, idza qala al-imam, ya, Sami'allahu liman hamidah, faqulu, ya, Allahumma Rabbana lakal hamd. Ini di antara bentuk bacaan yang lain. Ya. Satu yang paling ringkas, Rabbana lakal hamd. Yang kedua, Rabbana walakal hamd. Yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamd. Ya. Baik. Posisi tangan ketika i'tidal adalah lurus. Sami'allahu liman hamidah, maka diluruskan. Ya. Tidak bersedekap di dada. Ini ada bantahan terhadap, ya, mereka-mereka yang berpegang dengan pendapat bolehnya bersedekap. Tapi bersedekap ini pendapatnya tidak kuat, dan ini dibantah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sifat Solat tadi dengan mendatangkan perincian-perinciannya. Maka bagi yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut, bolehlah dirujuk di kitab tersebut. Baik. Dan disyariatkan untuk mengangkat tangan ketika i'tidal. Kerana banyak orang yang solat, ini di antara sunnah yang mereka tinggalkan, yang mereka abaikan. Kerana di dalam solat ini ada 3 tempat yang hendaknya kita mengangkat tangan ketika perpindahan. Yang pertama tentunya mula-mula ketika takbiratul ihram. Ya, angkat tangan. Takbiratul ihram, angkat tangan. Kemudian, ya, ketika kita nak menuju ke rukuk, juga angkat tangan sebelum ke rukuk.
Kemudian yang ketiga, ketika kita nak bangkit daripada rukuk, i'tidal, juga angkat tangan. Itu 3 tempat. Yang keempat di mana? Yang keempat adalah ketika kita naik daripada tahiyat awal. Ini ada 4 kedudukan yang banyak orang tidak melakukannya. Padahal Nabi SAW melakukannya. Ya, Nabi SAW melakukannya. Ya, anna Rasulullah SAW kana yarfa'u yadayhi khazwa mankibaih idza iftataha as-salah wa idza kabbara lirruku' wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Ini di antara ni 3 tempat. Sesungguhnya Nabi SAW biasanya mengangkat kedua tangannya sejajar kedua bahunya ketika memulai solat, ketika takbir untuk rukuk, dan ketika mengangkat kepala setelah rukuk. Ini 3 tempat. Dan ditambah lagi nanti dalam satu hadis yang lain, iaitu ketika bangkit daripada tahiyat awal. Jadi ada 4 posisi yang hendaknya jangan kita tinggalkan. Ya, walaupun kita melihat ramai orang yang tidak melakukannya. Ya, orang ramai itu bukan contoh teladan kita. Walaupun dia menjadi imam dalam solat. Ya, walaupun dia imam yang hafal Al-Quran. Tetapi apabila dia tidak melaksanakan dan menghidupkan sunnah Nabi SAW, maka kita lakukan. Ini perbezaan. Ketika imam dalam solat, dia tidak melakukan takbir ini, mengangkat tangan di 3 tempat ini, maka kita boleh menyelisihinya ketika kita menjadi makmum dengan kita mengangkat tangan. Kerana itu adalah perkara atau hal yang disunahkan untuk kita melakukannya, ya, demi untuk menghidupkan sunnah dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Baik, apa bacaan dia? Di sini al-ustaz kita mendatangkan 3 bentuk bacaan, iaitu Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kemudian Allahumma Rabbana lakal hamd ila akhir doa, dan Rabbana walakal hamd ila akhir doa. Baik, kita ulang sekali lagi. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan banyak, lebih daripada 5. Ya, yang pertama yang ringkas tadi, selepas Sami Allahu liman hamidah, yang biasa kita baca adalah Rabbana lakal hamd. Satu lagi adalah Rabbana walakal hamd. Satu lagi adalah Allahumma Rabbana lakal hamd. Jadi 3 ni di depannya ada tambahan. Hujungnya semua sama, iaitu alham, alham, alham. Lakal hamd, lakal hamd, lakal hamd. Cuma Rabbana satu, Rabbana wa, dan satu lagi Allahumma Rabbana laka. Ya. Satu lagi adalah Allahumma Rabbana walakal hamd. Jadi ada 4 bacaan ni adalah tambahan. Adapun yang kelima yang telah kita baca tadi, yang ustaz kita sebut, yang ke-6 begitu juga, ya, yang ke-7, ya, yang ke-8, ya, yang ke-9, yang ke-10 ada banyak. Jadi sampai ada belasan, ya, 11 atau sekitar itulah, lebih kurang. Ya, maka bacalah yang mana-mana yang kita selesa, yang kita rasa sesuai, dan berusahalah untuk kita membacanya. Tu. Jadi maknanya pelbagai variasi dalam bacaan rukuk adalah bacaan i'tidal, bangkit daripada rukuk. Baik, selesai secara ringkas. Jadi dia angkat tangan, posisinya sama seperti mana kita memulai takbiratul ihram, iaitu sama ada setentang dengan bahu atau setentang dengan telinga. Boleh faham? Boleh faham. Kemudian tangan setelah bangkit berdiri lurus, ya, mendekap di paha kita. Lurus begini. Baik. Poin yang ke-29, ya, sunah-sunah dalam sujud. Baik, setelah kita i'tidal, kita akan turun ke posisi rukun yang seterusnya, iaitu sujud. Sujud merupakan fardu dan dia adalah rukun solat. Apa makna sujud? Yang ditunduk, merendahkan diri, yang dia meletakkan dahi di atas tanah, ya. Sama ada berlapik atau tidak, ya. Jadi menunjukkan ketundukan seorang hamba, bentuk penghinaan kepada Allah Ta'ala. Itulah posisi yang paling hina seorang hamba di sisi Rabbnya dalam solat. Ada beberapa sunnah yang dikerjakan, ya, ada beberapa sunnah yang dikerjakan, yang dibuat ketika sujud. Di antaranya, bagaimana kita turun daripada berdiri tegak itu, i'tidal itu, turun kepada sujud. Di antaranya yang pertama, turun sujud dengan mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Ya, ini cara yang pertama. Ya, turun maknanya tangan dulu sampai ke lantai, ke bumi, ke tanah. Kemudian barulah lutut mengiringinya. Ya. Ini pengarang Hafizahullah Ta'ala memilih pendapat ini, iaitu dia memilih pendapat, iaitu tangan dahulu, ya, mendahului lutut. Ada pendapat lagi satu adalah mendahului lutut sebelum kedua tangan.
Kedua-duanya adalah boleh. Ya, ini adalah pendapat para ulama. Namun boleh dipilih yang mana yang kita selesa dan sesuai. Ada orang dia tidak kuat untuk menekan dengan lututnya kerana barangkali lututnya sakit dan sebagainya, maka boleh dia gunakan tangan. Atau dia tidak ada kesulitan apa-apa, dia boleh saja sesekali dia mulakan dengan tangan dulu, ya, ataupun lutut dulu. Ini ada perbahasan di kalangan ulama. Maka perkara ini adalah luas, maka boleh pilih salah satunya. Kedua, bertopang, maknanya bertopang dengan dua telapak tangan dan membentangkan keduanya. Maknanya tangan ini sebagai penopang, ya, di lantai. Ketiga, merapatkan jari-jari tangannya dan menghadapnya ke arah kiblat. Ya. Keempat, meletakkan telapak tangan sejajar dengan kedua bahu dan boleh juga meletakkan sejajar dengan kedua telinga. Jadi ada dua bentuk posisi ketika kita sujud, iaitu tangan kita itu dah letak setentang dengan telinga atau setentang dengan bahu, macam kita takbir itu. Tapi ini di posisi apa? Posisi bukan rapat begini, ya. Maka tangan itu sederhana, menjarak sedikit daripada posisi telinga atau setentang dengan bahu ketika kita sujud, begitu. Boleh faham? Jari tidak terbuka begini, begini jari kita, ya. Kemudian menekan dan menempelkan hidung dan dahi pada tanah lantai. Maknanya dahi, kening, hidung, ya, menyentuh lantai. Tidak diangkat hidung yang tersentuh, cuma kening ataupun dahi sahaja, atau dahi sahaja, kening dan hidung tidak bersentuh dengan lantai. Keenam, menekankan kedua lutut dan bahagian depan jari telapak kaki ke tanah. Ya, telapak kaki, ini telapak kaki kita, ya, ditekan. Dan jari kita ni, hujung jari ni juga menekan ke lantai. Tidak ke belakang begini, jari kita tidak ke belakang. Boleh faham? Tidak belakang ini. Ya, ada orang dia sujud, kaki dia, tapak kaki dia begini, membelakangi kiblat. Patutnya tegak 90 degrees. Kemudian jari ini menekan ke atas lantai. Ya, tidak dia ke belakang kan. Baik, kemudian lutut begitu juga. Ketujuh, menghadapkan punggung kedua kaki dan hujung-hujung jari kaki ke arah kiblat. Tu jari-jari kaki tadi. Ya, yang tadi tu adalah lutut, jari telapak kaki ke tanah, kemudian menghadapkan punggung kedua kaki dan hujung-hujung jari ke arah kiblat ni, jari-jari ni tekan gitu. Kelapan, menegakkan kedua telapak kaki dan merapatkan kedua tumit. Ini tapak kaki dua belakang, maka dirapatkan. Ya, ini satu pilihan. Satu lagi boleh juga diregangkan, tapi tidak terlalu luas, membentuk huruf V. Sama kaki kita itu di kaki, maka di sini tapak kaki, maka rapat begitu, atau dibuka. Sama bagi lelaki dan wanita. Yang kesembilan, melemaskan jari-jari kaki hingga dapat menekuknya dan menghadapkannya ke kiblat. Maknanya jari-jari itu dalam keadaan sederhana, rehat, relax. Tu. Ya, sehingga dapat menekuk menghadap ke kiblat ni, jari-jari kiblat. Ke-10, Nabi SAW sujud dengan 7 tulang anggota tubuhnya. Ya, Nabi SAW sujud dengan 7 tulang, 7 anggota badan. 7 anggota badan yang digunakan oleh Nabi SAW untuk sujud, iaitu 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki, kening dan hidung. 2 anggota badan yang terakhir telah dianggap satu oleh Nabi SAW dalam sujud. Jadi orang bila membaca hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan sujud di atas 7 anggota. Tapi kalau kira jadi 8. 2 tapak kaki, 2 tapak tangan dah 6. Kemudian 2 lutut, dah 6. Dahi 7. Apa lagi? 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki. Kening dan hidung tu 2. Betul kan? Jadi 8. Tak, sebenarnya kening, hidung, dahi dianggap satu sebab dia anggota wajah. Maka jadi 7. Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis, umirtu an asjuda ala sab'in. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. 7 anggota apa? 7 anggota yang disebut tadi. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum al-jabhah. Tu. Wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadain wal rijlain wa atrafil qadamain wala naqfita thiyab wala sya'ra. Tu. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Kening, lalu Nabi SAW pun tunjuk juga pada hidungnya, kedua tangannya, kedua lututnya dan kedua hujung kakinya. Ni. Jadi dalam riwayat lain disebut
Ya, iaitu Nabi SAW sebut sini wala nakfitas thiyab wala sya'ra, iaitu ya tidak mengikat rambut dan tidak menggulung pakaian. Itu ada bab larangan nanti tambahan. Baik. Jadi ini adalah hadis-hadis di antara hadis yang menjelaskan bab ini. Baik, tidak menghamparkan lengan tangan. Berarti tidak meletakkan tangan kita ni, lengan tangan ni di atas lantai ketika sujud. Jadi sujudnya adalah satu posisi sujud ialah paha kita itu adalah 90 darjah tegak paha. Ini adalah sujud. Lebih kurang dalam less than 45 degrees. Ya, pertengahan 45 lah, tak lebih daripada 45. Boleh faham? Ya. Kemudian tangan kita sama ada sentang telinga atau sentang bahu. Kemudian nanti tangan ini, lengan tangan dibuka begini. Bukan dirapatkan ke dada. Lelaki dan wanita sama. Dibuka sedikit sehingga gambaran bukaannya itu Nabi SAW menggambarkan dalam hadis oleh para sahabat sehingga nampak putih ketiak Nabi SAW. Nampak putih ketiak Nabi SAW. Maka dibuka, tidak dirapat. Dan lengan tidak letak di atas lantai ketika sujud. Diangkat dan dibuka begitu. Boleh faham? Ya. Kerana ada larangan. Larangan iaitu merebahkan lengan di atas lantai. Ya, seperti anjing. Anjing yang duduk begitu. Maka ini dilarang. Ini tasyabuh dengan binatang pun ya dilarang oleh Nabi SAW. Ini ya perlakuan di antara perkara yang dilarang dilakukan di dalam solat. Jadi hendaklah kita memastikan seluruh 7 anggota badan itu sempurna ketika posisi sujud. Ya. Dengan ya mengabaikan pertikaian di kalangan ulama berkaitan sama ada ya hidung itu termasuk anggota sujud atau tidak. Ya, kalau diangkat bagaimana? Yang penting ya Nabi SAW melakukannya, maka kita lakukan. Kerana itulah contoh yang terbaik. Ya, sama ada dia wajib atau sunat, maka itu juga ya kita ketepikan. Kita ambil yang Nabi SAW lakukan. Ya, itulah dia jalan penyelesaian bagaimana kita keluar ya dalam khilafnya di kalangan para ulama. Sebab ya jalan mudah, jalan tengahnya, jalan selamat, ikutilah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini adalah perkara yang kita sebut. Jadi hendaklah memastikan dahi, kening, hidung semuanya mencecah lantai tempat kita sujud. Begitu juga anggota tapak tangan tadi, ya, tapak kaki, lutut dan sebagainya. Maka hendaklah ya memastikan ya semuanya menyentuh tempat kita, itu lantai ya, ataupun tanah, sejadah dan sebagainya. Baik, boleh faham itu? Boleh faham. Selesai. Ringkas. Kemudian apa bacaannya pula? Ya, bacaan ketika sujud yang disyariatkan di antaranya ya, yang pertama subhana rabbiyal a'la. Ya, salasan, 3 kali. Ini bacaan yang kita belajar sejak di sekolah lagi. Ya, bacaan yang kita belajar, dan sebenarnya bacaan-bacaan ini banyak. Ya, bacaan-bacaannya adalah banyak juga seperti mana bacaan yang kita baca ketika dalam keadaan rukuk tadi. Baik, itu yang pertama. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Maka bila kita baca ya ujian zikir ini, maka hendaklah kita hadirkan dalam hati, iaitu maknanya. Iaitu ketika itu kita sedang membesarkan Allah Ta'ala yang maha agung. Ya, ini adalah zikir yang sangat agung. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Allah itu tinggi, fis sama. Ini adalah akidah. Menetapkan Allah itu istiwa alal arsh, fis sama. Ya, maka ini meneguhkan tauhid kita, iaitu tentang akidah, i'tiqad bahawa Allah itu adalah fis sama. Ya. Baik, boleh faham ni? Beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang mengulangi bacaan tersebut lebih dari 3 kali. Maknanya bacaan boleh lebih daripada 3 kali. Khususnya bagi orang yang menjadi imam. Ya. Dan di antara lain bacaannya adalah subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allah maghfirli. Ya, ini adalah bentuk bacaan yang kedua. Bacaan yang ketiga, subuhun kudusun rabbul malaikat warruh, ikatiwarruh. Seperti mana salah satu zikir yang kita baca ketika mana? Ketika rukuk. Sebelum ni kan kita ada bacaan rukuk. Ya, sama. Ya, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ya, maka sesekali kita baca zikir-zikir ini. Ya. Baik. Ada lagi tak bacaannya? Ada lagi. Ya, ada yang lebih panjang daripada ini. Contoh, ya,
Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini contoh zikir yang lain. Ya, ada zikir yang panjang juga. Ya, Nabi SAW baca. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah aku bersujud. Hanya kepadamu aku beriman. Hanya kepadamu aku berserah diri. Engkau Rabbku. Yang bersujud wajahku kepada zat yang menciptakan dan membentuknya. Lalu dia baguskan rupanya, yang membelah, yang memberikan pendengaran dan penglihatannya. Ya, Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Ya, jadi Allah Maha Agung, dia berikan kita ya keindahan, ya rupa, diberikan pendengaran, penglihatan. Maka dengan itu, sebagai bentuk tanda syukur kita di atas nikmat ini, maka kita memuji Allah, ya Maha Suci Allah, ya sebaik-baik pencipta. Ini di antara zikir-zikir. Ada lagi zikir lain, contoh Subhanazil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah. Maha suci dia, jadi Allah yang memiliki kekuasaan, kerajaan, kebesaran dan keagungan. Dan banyak lagi baca-bacaan itu. Maka bolehlah dirujuk di kitab yang telah kita sebut tadi, iaitu kitab ya tentang sifat solat Nabi SAW, minat takbir ila taslim ka'annaka taraha. Baik. Ke-15, memperbanyakkan doa ketika sujud. Ini di antara yang pernah kita ulang-ulang, di antara tempat kita dituntut, dianjurkan untuk memperbanyak doa, khususnya ketika solat bersendirian. Ya, kalau solat menjadi imam, tentulah solatnya perlu diringankan, ikut uruf kebiasaan. Nanti kalau berlama-lama dalam sujud, ya, dan sujud yang disebutkan ini bukan mestinya sujud yang terakhir, tak. Ya, di mana-mana sujud. Ya, sekiranya seorang hamba memiliki hajat yang urgent kepada Allah Ta'ala, maka gunakanlah kesempatan posisi dalam solat ketika sujud, minta kepada Allah setelah dia membaca zikir-zikir tadi. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, akrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksirud doa. Ya, jarak yang paling dekat, ya saat yang paling dekat, keadaan yang paling dekat bagi seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika mana dia dalam keadaan bersujud. Maka perbanyakkanlah oleh kamu berdoa ketika sujud itu. Jadi mintalah kepada Allah. Dan ingat, dalam sujud tidak boleh dibaca ayat-ayat Al-Quran. Ini pendapat, ya, pendapat yang dipilih. Walaupun ayat-ayat Al-Quran itu ya dalam bentuk doa, maka kalau nak selamat, jangan baca di ketika sujud, baca di ketika tahiyat akhir. Nanti akan datang penjelasannya. Itu juga merupakan salah satu daripada tempat yang sangat mustajab doa. Baik, selesai tentang hal yang berkaitan dengan sujud. Dari segi tata caranya, kita ikut sunnah Nabi SAW. Ya, dari segi bacaannya juga kita ikut cara Nabi SAW. Dan ada satu perkara yang hendaknya dielakkan ketika kita sujud. Ini termasuk perkara yang dilarang, iaitu ketika kita sujud, biarkan seluruh anggota, khususnya bagi lelaki, ini lelaki, rambutnya itu, kadang dia solat tak pakai kopiah atau apa-apa penutup. Kalau dia rambut panjang bahagian depan, ketika dia sujud, rambut itu akan ikut mengurai ke depan. Maka tak perlu ketika dia sujud, dia ambil tangannya, maka dia tutup dahinya terlebih dahulu. Ya, tujuan untuk apa? Untuk mengelakkan daripada rambut itu menutup ya bahagian dahinya daripada dalam keadaan sujud nanti. Itu adalah ya pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Kerana rambut itu tidak menjadi penghalang ketika dia sujud. Kerana syarat untuk sujud, ya, tidak ada syarat untuk dahi ini terhalang. Ya, dahi ini kalau dia halangi oleh rambut, maka itu tidak termasuk dalam bentuk halangan. Ya, itu adalah perkara yang dibenarkan. Kerana Nabi SAW membenarkan, sehingga pernah ya ada seorang sahabat Nabi SAW, dia solat dalam keadaan rambutnya terikat. Ya, terikat rambut dia. Lalu datang seorang sahabat yang lain, pergi ke belakangnya, ketika dia sedang solat, dibuka ikatan rambutnya. Lalu setelah dia selesai solat, dia tanya, kenapa kamu buka ikatan rambut aku? Lalu sahabat ini, kalau tak silap, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, menyampaikan padanya tentang sebuah hadis Nabi SAW. Ya, ketika kita solat, hendaklah rambut itu tidak diikat, biar dia mengurai, ikut sujud.
Ya, kerana orang yang solat dalam keadaan mengikat rambut seperti orang yang solat dalam keadaan tangan dan kakinya terikat. Itu. Ini bagi orang lelaki. Rambut bukan aurat bagi lelaki tapi aurat bagi wanita. Jadi ketika dia rambut panjang, ya, maknanya hadis ini juga menunjukkan bahawa seorang lelaki boleh ikat rambut. Ni lelaki ikat rambut kan, kita pernah jumpa kan. Dia rambut panjang sampai ke bahu, dia pun ikat. Maka ketika solat dia kena buka. Ya, kerana nanti termasuk dalam hadis tu larangan. Ya, jadi dia tak perlu ambil tangan lagi satu untuk dia mengalihkan rambutnya, jangan menutup anggota iaitu bahagian dahinya. Boleh faham ni? Ini bagi lelaki. Ya. Begitu juga larangan hadis tadi adalah iaitu tidak melipat lengan baju dan lengan seluar. Biarkan dia lepas. Tu. Baik. Ini adalah hal yang berkaitan dengan posisi ketika kita sujud. Okay, maka hendaklah kita pastikan posisi sujud kita sempurna, persis sama sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham Jelas. Baik, seterusnya itu tambahan ya daripada penjelasan. Jadi kesimpulannya, bahagian dahi dan dua telapak tangan ya tidaklah wajib dia terbuka keseluruhannya. Kalau ada halangan, itu tidak menjadi masalah. Contoh kita pakai kopiah macam ni, kita sujud, sah tak? Sah. Ni kopiah tutup ni kan? Sah. Ya. Sebagaimana rambut tadi menutupinya. Baik. Poin yang ke-30. Setelah kita sujud, sekarang posisi seterusnya adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud juga merupakan iaitu rukun solat. Ya. Ya, apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, ya sebagaimana yang dikhabarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Hadis tadi. "Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan." "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah. Sertai tumakninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk di antara dua sujud disertai tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud. Ada beberapa sunnah yang dilakukan yang dikerjakan dalam rukun ini, iaitu yang pertama mengucapkan takbir, yakni Allahu Akbar, dan terkadang diiringi dengan mengangkat kedua tangan. Ini adalah perkara yang jarang. Ya, tapi di antara ulama ada mengatakan tidak disunahkan untuk ketika kita dalam posisi sujud naik angkat takbir. Ya, tidak diangkat tangan ketika itu. Wallahu alam, di sini Al-Ustaz kita menyebutkan mengucapkan takbir Allahu Akbar dan terkadang diiringi dengan mengangkat kedua tangan. Ya, ada pernah membaca bab ini namun belum dilihat perinciannya, penjelasan ulama. Jadi kita reserve dulu bab ini, iaitu terkadang diiringi dengan mengangkat kedua tangan. Maka kita buatlah seperti kebiasaan, iaitu bangkit daripada sujud dalam keadaan tidak mengangkat kedua tangan seperti mana kita angkat kedua tangan, iaitu bangkit daripada rukuk. Ya, dan juga ketika kita turun kepada rukuk tadi. Baik. Nanti kita ke IV dulu yang statement yang kedua ni, ya, untuk melihat penjelasan para ulama bagaimana mereka memahami dari sisi ini. Barangkali ada hadis dia, ya wallahu alam. Tapi saya ingat-ingat pernah menemui hadis tentang bab ini, cuma dilihat dari sisi kedudukan hadis itu, dari segi darjah kesahihannya, dan juga bagaimana para ulama memahaminya. Wallahu a'lam. Baik, seterusnya. Yang kedua, membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapak kaki kiri dengan tenang, yakni duduk iftirash dipanggil, serta menegakkan telapak kaki kanan dan menghadapkan jari-jari kiri kanan ke arah kiblat. Ini duduk ni, macam ni. Ini kaki kiri, tapak kaki kiri, ini tapak kaki kanan. Sama wanita dan lelaki. Yang kiri tegak 90 degree dalam bentuk di atas lantai. Yang kanan iaitu tegak 90 degrees dalam keadaan tegak begitu bawah gitu. Ni macam ni, boleh faham Ni tapak kaki kanan, tapak kaki kiri. Beginilah. Ada orang dia duduk di antara dua sujud. Begini kakinya dua-dua. Ada begini. Nanti kita akan lihat. Ada yang duduk begini kakinya silang. Ada juga yang begini, tapak kakinya di belakang begitu. Ini dua kedudukan yang salah.
Ya, Nabi SAW mengajarkan kita duduk begini, atas satu lagi duduk iq'a. Macam ni tadi. Ya, ada dua saja posisi yang diriwayatkan dalam hadis. Baik. Ketiga, terkadang dibolehkan duduk dengan cara iq'a. Itu iaitu duduk di atas kedua tumit dan kedua telapak kaki. Dia tegak macam ni. Dua-dua dia duduk atas tumit. Ni tumit, ni tumit. Duduk begini. Ya. Namun kebiasaan yang kita lihat beginilah yang sering dilakukan. Jadi dua saja bentuk yang hendaknya kita lakukan. Tidak begini, ya tidak begini, ya dan tidak begini. Ada juga yang duduk begini, kakinya gitu, dua-dua ke arah sana. Baik. Dan kemudian yang keempat, duduk dengan tomak ninah. Nabi SAW memperlama duduknya hingga sama dengan lamanya beliau sujud. Terkadang beliau SAW duduk lama hingga orang-orang berkata dalam hatinya bahawa beliau SAW telah lupa. Jadi lamanya sama seperti lama dalam keadaan sujud, sesuai dengan bacaan-bacaan zikir yang dibaca oleh Nabi SAW. Jadi ada dua bentuk duduk. Satu duduk iftiras. Ya, duduk iftiras ini adalah duduk yang kita panggil duduk di antara dua sujud, dan juga duduk tahiyat awal. Dan juga duduk bagi solat yang 2 rakaat. Itu. Dan yang kedua duduk al-iq'a. Al-iq'a. Alif, lam alif, hamzah, qaf, ain, alif, hamzah. Bukan a. Sebayah juga nak sebut. Ain bertemu dengan hamzah. Iq'a. Ya, baik, itu dua bentuk duduk. Yang mana yang kita selesa, yang kita rasa sesuai, maka duduklah. Tapi cara yang biasa, tenang, lapang, mudah, ada duduk seperti tadi, iftiras. Ya, baik. Kelima, membaca. Dia tak sebut tangan pula. Tangan duduk di mana? Dan tempat duduk ni, tangan kita adalah dia di atas paha. Dua-dua di atas paha. Ya, tidak melebihi buku lali. Buku lali itu, begitu. Jari-jari dihadapkan ke arah kiblat. Ya, jari-jari dihadapkan ke arah kiblat. Nanti ada kesempatan kita akan upload gambar-gambarnya. Ya, kerana sekarang kita terangkan secara teori tak nampak bentuk-bentuk itu, dan kita pun tidak memperagakan bagaimananya secara praktikal. Baik. Nanti kita akan tunjuk ya gambar-gambarnya, bagaimana posisi-posisi tersebut. Kelima, membaca zikir-zikir yang disyariatkan ketika duduk di antara dua sujud. Ini bacaan, ya, bacaan di antara dua sujud ini. Ya, juga sebagaimana posisi yang lain, ada banyak bentuk yang Nabi SAW ajar. Dan pengarang Hafizahullah Ta'ala di sini membawa iaitu bacaan yang sering kita baca, iaitu Allahumma, ya, wa fi lafzin Rabbi, ya, Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ya. Jadi ini zikir yang sangat agung, yang mana di sini ada ya, banyak permohonan kita. Yang pertama, Allahumma gfirli, itu permohonan yang pertama. Ya Allah, ya Rabbku, ampunilah dosaku, ya, dosa bagiku. Yang kedua, warhamni, ya, rahmatilah, kasihanilah aku. Ya, minta Allah kasihani kita, rahmat kita. Yang ketiga, wajburni, ya, perbaikilah kekuranganku. Ya, kita ni dhaif, fakir, banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak kesilapan. Ya, tu, perbaikilah. Yang ketiga, warfa'ni, angkat darjat, minta Allah angkat darjat. Ya, kerana orang yang meraih nikmat adalah dirinya diangkat di sisi Rabbnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu contoh Allah sebut dalam Quran. Ya, Allah angkat darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu di kalangan kamu beberapa darajah. Makin tinggi darjat seseorang di sisi Allah, maka makin mulialah, makin dicintailah dia oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah syurga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan darjat seseorang di dunia. Jauh dekatnya dia dengan Allah Ta'ala. Maka hendaklah kita menjadikan orang yang sentiasa darjatnya, ya, menaiki dari satu tahap ke satu tahap sampai darjat yang tertinggi, iaitu meraih syurga Firdaus. Itulah darjat yang tertinggi, syurga yang tertinggi. Sebab itu Nabi SAW perintahkan kita, apabila minta syurga, mintalah syurga Firdaus. Kerana apa? Dia ada syurga yang tertinggi, syurga pertengahan. Di atasnya adalah Arash Ar-Rahman. Daripadanya mengalir sungai-sungai ke syurga. Kemudian yang kelima adalah wahdini, minta hidayah. Ya, minta petunjuk.
Kerana kita hidup khususnya di zaman sekarang, banyaknya fitnah. Fitnah yang paling kita takut, fitnah dari jurusan agama. Agamawi. Jurusan agama. Ya. Banyak orang yang merasakan dia berada di atas Islam yang benar, padahal berada di atas Islam yang batil. Dia salah faham tentang agamanya, tapi dia kata itu Islam. Seperti orang yang terlibat dalam kesyirikan, orang yang terlibat dalam perkara kebid'ahan, orang yang terlibat dalam perkara khurafat, takhayul dan maksiat pelbagai. Dan sebab itu kita minta petunjuk kepada Allah. Ya. Kemudian wa'afini, yang keenam, minta kita keselamatan, afiah. Selamat daripada segala-galanya, musibah. Selamat daripada kejahatan diri sendiri dan pelbagai. Dan yang ketujuh, berilah aku rezeki. Ya, minta Allah cukupkan rezeki bagi kita sehingga kita tidak berhajat kepada selain daripada Allah. Jadi ini adalah zikir yang sangat agung. Merupakan doa yang padanya terkandung 7 permohonan seorang hamba. Ya, dan ini adalah merupakan posisi di antara posisi yang mana hendaknya kita bersungguh membaca zikir ini. Ya, selain posisi ketika doa iftitah, Allahumma ba'id tu baini, ya, dan seterusnya itu yang telah kita berlalu pembacaannya, doa iftitah itu. Ya, kemudian ya zikir ketika ya dalam keadaan rukuk, i'tidal, sujud, dan sekarang pada kedudukan di antara dua sujud. Maka alangkah bagusnya kita menghayati 7 permohonan ini, 7 permohonan yang sangat agung. Ya. Dan ada lagi bacaan-bacaan lain yang diriwayatkan. Yang paling pendek apa? Kalau kita sibuk, tak sempat, kesempitan waktu, atau dalam solat sunat nak banyak tapi nak pendek, baca saja Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini ya, tanpa mengambil kira sama ada solat itu sunat atau solat wajib, sama bacaannya. Ingat, solat wajib, solat sunat, bacaannya sama, tidak ada kurang, tidak ada lebih, sama. Ya. Cuma yang membezakan dia apa? Jenis solat dan waktu solat. Niat itu, solat apa? Fardu, zuhur, asar. Yang mengiringi dia solat sunat, qabliyah, ba'diyah. Bacaan, bentuk, semua sama, tak ada beza. Itulah dia solat. Ya, jadi bacaan yang paling ringkas, duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya. Tu. Dan bacaan lain ada banyak lagi. Contoh, ya. Allahumma, ya, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Dan bacalah. Tapi daripada sekian banyak ya, bacaan dalam duduk di antara dua sujud ini, inilah bacaan yang paling merangkumi, yang paling lengkap, yang menggabungkan seluruhnya. Adapun doa-doa yang lain ada yang kurang, ada yang lebih. Dan Nabi SAW memperbagaikan ini untuk kita melaksanakannya sesuai dengan keadaan kita. Ada keadaan masanya kita panjang, luang, lapang, maka kita baca yang panjang-panjang. Ada masanya sempit, maka kita baca yang pendek-pendek, sesuai dengan masa yang ada bagi kita. Nampak? Jadi Islam itu, Masya Allah, memberikan kemudahan. Bukan untuk kita bermudah-mudahan. Sesuai dengan keperluan dan ya, aturan seseorang itu. Baik, yang ke-31, sunah-sunah ketika sujud. Ya, sujud kedua dan bangkit darinya. Jadi sujud itu ada 2 kali. Ada beberapa sunnah yang dikerjakan dalam rukun ini. Iaitu pertama, mengucapkan takbir, kemudian sujud untuk kedua kalinya. Diiringi dengan bacaan takbir. Yang kedua, terkadang mengangkat kedua tangan bersamaan dengan ucapan takbir. Ini Ustaz juga mendatangkan ya, tentang angkat tangan. Tapi ini jarang. Cuma nanti kita akan kembali semula menyemak tentang sunnah yang satu ini. Ketiga, sujud yang kedua ini sama seperti yang dikerjakan pada sujud yang pertama. Keempat, kemudian mengangkat kepala, bangun dari sujud kedua sambil bertakbir. Itu kita naik ke atas. Ya, takbir. Ya, diiringi dengan takbir. Ya, diiringi dengan ya, pergerakan. Baik, selesai poin yang ke-31 berkaitan dengan sujud. 32. Sunah-sunah ketika duduk istirahat. Disunahkan duduk istirahat, iaitu duduk dengan tegak di atas kaki kiri dengan lurus hingga setiap tulang kembali pada posisinya. Ini duduk darilah di antara dua sujud. Ini adalah sunat istirahat. Ini duduk ni sebelum dia naik kembali ke posisi tegak untuk dia qiyam, ya, rukun yang seterusnya. Yang ke-33, bangkit ke rakaat berikutnya dengan bertumpu pada kedua tangan. Setelah dia naik daripada sujud yang kedua, dia duduk sejenak, ya, dalam keadaan duduk sejenak. Kemudian
ketika dia nak naik ke atas, maka dia tekan tangan dia. Menggunakan kedua tangannya, ya, telapak tangannya menekan lantai atau menggunakan seperti ni, apa dia bagi ni? Buku 5 ni. Letak begitu, tekan. Ataupun bagai 2 ni. Ya. Iaitu bertumpu kepada kedua tangan. Termasuk dari sunnah Nabi SAW adalah bangkit ke rakaat kedua sambil bertumpu pada tanah dengan kedua tangannya atau lantai. Nabi SAW menggenggam tangannya seperti genggaman orang yang buat adunan tepung. Saat bertumpu kepada dua tangan, kita bangkit menuju rakaat yang seterusnya. Jadi dia duduk, istirahat sesaat, ya, sekadar tumakninah. Ya, ini adalah sunnah. Ya, sunnah untuk apa? Untuk dia memiliki kekuatan, untuk dia menumpukan nak bangun naik, itu memerlukan tenaga supaya jangan dia naik dalam keadaan tak stabil, boleh jatuh. Itu. Ya, dan ini sangat berguna khususnya bagi orang-orang yang sudah tua. Ya, orang muda biasa dia kuat, dia boleh saja daripada sujud tu langsung naik ke atas. Tetapi yang terbaiknya adalah contoh yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, baik, ini adalah sunnah yang hendaknya kita hidupkan, kita lakukan. Ya. Jadi mengangkat kepala sujud. Yang kedua, duduk lalu bertumpu kepada tanah. Ya, sebagaimana kata sabda Nabi SAW, wa'tamada 'alal ardi thumma qama. Baik, seterusnya. Poin yang ke-34. Langkah seterusnya, tindakan seterusnya, tata cara seterusnya. Bangkit ke rakaat kedua. Bangkit ke, jadi bangun daripada sujud itu. Ketika posisi dia duduk, istirahat, dia akan naik. Dia bangkit ke rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua. Apabila Nabi SAW mengerjakan rakaat kedua, beliau SAW membuka rakaat itu dengan membaca Alhamdulillah. Beliau tidak diam terlebih dahulu. Langsung saja Nabi SAW naik. Kemudian baca Bismillah secara sirriyah. Kemudian membaca suratul Fatihah. Nabi SAW mengerjakan rakaat kedua ini sama seperti beliau SAW mengerjakan rakaat pertama. Tetapi pada rakaat kedua ini, beliau SAW tidak membaca doa iftitah. Beliau SAW membaca Al-Fatihah dan membaca surah yang lebih pendek daripada rakaat pertama, seperti yang telah berlalu penjelasannya pada tata cara ketika mana Nabi SAW selesai membaca Fatihah, mengikut solat-solat tertentu, zuhur, asar dan sebagainya, ada bacaan yang Nabi SAW baca. Jika kita tidak menghafal surah-surah itu, maka boleh saja kita membaca mana-mana surah. Tapi sebagai satu bentuk untuk mencontohi Nabi SAW, maka kita lakukan apa yang Nabi SAW lakukan. Kerana Nabi SAW adalah contoh teladan. Sebaik-baik petunjuk adalah khairul huda apa? Fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda Nabi SAW. Maka ikutlah petunjuk Nabi SAW. Yang ke-35, wajib membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Ini adalah kita faham sudah. Nabi SAW memerintahkan pada sahabatnya radhiyallahu anhum untuk membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama. Kemudian beliau SAW bersabda, "Tsummaf'al dzalika fi salatika kulliha." Kemudian lakukanlah hal itu pada setiap solatmu. Imam Al-Baghawi rahimahullah berkata, dalam sabda beliau SAW, kemudian lakukanlah hal itu pada setiap solatmu, terdapat dalil tentang wajibnya membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat sebagaimana wajibnya rukuk dan sujud. Ini ketika kita solat sebagai imam dan sebagai solat bersendirian. Adapun jika kita mengikut imam, maka solat jahriyah pada dua rakaat yang pertama, maka hendaklah kita dengar sahaja, tidak membaca Fatihah. Sesudah imam selesai membaca Fatihah, kita dengar imam baca surah seterusnya. Adapun dalam solat sirriyah, maka kita ketika kita mengikuti imam, ketika kita sendirian, maka wajib membaca Fatihah. Baik, poin yang ke-36. Sunah-sunah dalam tasyahud awal. Sunah-sunah dalam tasyahud awal. Termasuk dari sunnah Nabi SAW adalah selesai mengerjakan rakaat kedua, beliau SAW duduk untuk melakukan tasyahud. Ini adalah tasyahud. Tasyahud iaitu duduk tahiyat awal, iaitu pada rakaat yang kedua. Bagi solat yang memiliki lebih daripada 2 rakaat, seperti maghrib dan isyak dan zuhur dan lagi asar. Bagus. Jadi 3-4 solat ini. Kecuali subuh, sebab dia 2 rakaat, maka tidak ada tahiyat awal. Apabila solat yang beliau SAW lakukan hanya 2 rakaat, seperti solat subuh dan solat sunat rawatib dan lainnya, beliau SAW duduk iftiras, seperti cara beliau duduk pada duduk di antara 2 sujud. Ini adalah kalau Nabi SAW solat 2 rakaat, seperti solat subuh,
2 rakaat maknanya rakaat kedua tahiyat akhir. Tapi Nabi SAW duduk iftiras. Iftiras tadi duduk di antara 2 sujud. Tu. Di mana duduk di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Nabi SAW juga duduk tasyahud awal dalam solat yang jumlahnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Tata cara duduk tasyahud awal yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW adalah dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas peha. Itu tadi. Atau di atas lutut ke depan sedikit kanan dan meletakkan telapak tangan kiri di atas peha atau atas lutut kiri dan beliau berisyarat dengan jari telunjuknya tangan kanannya. Ini sekarang posisi iaitu tangan kanan ni. Isyarah ni. Ya. Beliau SAW menggenggam jari tangan kanannya dengan membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah. Serta beliau berisyarat dengan jari telunjuknya ya, dan menggerak-gerakkannya, dan beliau SAW mengarahkan pandangannya ke jari telunjuk tersebut. Kemudian beliau SAW membaca At-Tahiyyah dalam setiap 2 rakaat. Hukum tasyahud awal adalah wajib sebagaimana wajibnya tasyahud akhir. Dan Nabi SAW melakukan sujud sahwi apabila beliau terlupa bertasyahud pada 2 rakaat pertama. Disunahkan tidak mengeraskan suara ketika membaca bacaan tasyahud. Tu. Jadi bagaimana cara bentuk? Iaitu ada 2 cara menggenggam ni. Satu, Nabi SAW menggenggam begini. Nampak? Ni jari ni macam ni. Nampak? Ibu jarinya di luar. Ni genggam macam ni. Satu lagi ni, letak sini. Nabi SAW meletaknya di luar. Boleh faham? Ya, nanti kita akan sertakan gambarnya, bagaimana gambar-gambar yang menunjukkan bentuk genggaman itu. Jadi satu, Nabi SAW buat begini, begini. Nampak? Ni jari tu. Satu lagi adalah Nabi SAW, iaitu begini. Satu begini, satu lagi begini. Ya, begini. Ada 2 bentuk. Jadi Nabi SAW buat begitu. Begini dan begini. Genggam. Genggam macam tu pun boleh. Baik, nanti gambar kita akan tunjuk. Dan dalam keadaan sujud, Nabi SAW melihat jari. Jari ini, jari. Dan Nabi SAW memandang ke arah jari. Baik, kita lihat halil dia. Wa asyara, Nabi SAW mengisyaratkan dengan bius bu'ihi allati, ya, Nabi SAW tunjuk jari terlari ni, dan kemudian Nabi SAW memandang, ya, memandang ke arah jarinya. Tu. Kemudian dalam hadis lain disebut fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Ya, aku lihat beliau SAW menggerak-gerakkan jari telunjuknya sambil beliau berdoa dengannya. Ya, jadi gerak-gerak ini para a'immah mazahib yang ada banyak. Kalau mazhab Syafi'i, ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, baru dia angkat jari. Ya. Kalau mazhab Maliki, gerak-gerak. Ya, ada mazhab mengatakan ketika disebut nama Allah digerakkan. Ada pula mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, mulai dari situ diangkat sampai bagi salam. Jadi perkaranya luas. Ya, kerana para ulama melihat dari sisi hadis itu. Ya, namun begitu, ya, para ulama yang berpegang bahawa menggerak-gerakkan jari ini pun juga, ya, berpendapat hadis yang kita bacakan tadi adalah hadis yang dhaif. Jadi ya, boleh saja menggerak-gerakkan jari, tapi gerak-gerakkan jari ini daripada awal hingga akhir bukan begini. Ada orang bergerak-gerak begini, bukan begitu. Ya, sebenarnya geraknya adalah sedikit saja gegarannya. Gerak-gerak sederhana, perlahan saja. Ya, itu adalah sesuai sebagaimana, ya, yang dimaksudkan dengan hadis Nabi SAW, menggerak-gerak. Jadi gerak-gerak ni, sebab itu maksud gerak-gerak tu para ulama memberikan tafsiran yang berbeza-beza. Sama ada ketika, ya, disebut asyhadu an la ilaha illallah, dia digerakkan lurus, ataupun daripada awal sampai akhir gerak-gerak. Maka ini perbahasannya, dan permasalahannya, pengamalannya adalah luas. Maka lakukanlah yang kita rasa sesuai untuk kita berpegang dengan, ya, pendapat para ulama dalam menyikapi perkara ini. Baik. Seterusnya adalah bacaan. Bacaannya juga pelbagai. Dan sini pengarang kita Hafizahullah Ta'ala mendatangkan bacaan At-Tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bacaan di tahiyat awal yang bahagian pertama. Ya. Kemudian ada lagi bacaan lain. Ini bacaan at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Riwayat ini adalah bacaan ini adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tu. Menduduki tangga yang tertinggi lah sebab muttafaqun alaih. Jadi ini adalah bacaan tahiyat yang kita, kalau kita di Nusantara ni, di Malaysia ni, yang diajar bukan yang ini. Yang kita baca yang mana? Iaitu tasyahud Ibnu Abbas. Kalau tak silap, nanti jap tengok. Tasyahud Abu Musa al-Asy'ari. Yang tadi tasyahud Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Riwayat beliau radhiyallahu anhu. Adapun tasyahud yang kedua adalah tasyahud Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yaitu at-tahiyatut thayyibah, at-tahiyatut thayyibat, as-salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik, sekejap. Tersilap tadi. Sekejap, tengok semula. Pembetulan. Tahiyat mula-mula tadi adalah tahiyat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi ila akhir. Tasyahud itu adalah tasyahud Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang ini yang kita tak diajar. Yang kita jadikan bacaan yang diajar di sekolah adalah yaitu tasyahud Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jap. Cuba baca baca at-tahiyatul lillah, macam yang kita baca biasa tu. At-tahiyatul mubarakatuh. Okey, itu adalah tasyahud Ibnu Abbas. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas sama. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada sedikit perbezaan. Kemudian ada tasyahud Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. At-tahiyatut thayyibatu was-salawatu lillahi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan depannya juga lebih kurang sama. Dan ada banyak lagi. Tasyahud Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tasyahud Umar al-Khattab radhiyallahu an. Kita lihat tasyahud Aisyah radhiyallahu anha. Bukan mereka-mereka ini para sahabat Nabi SAW yang mereka tak, mereka periwayat yang meriwayatkan bagaimana mereka mempelajari dari Nabi SAW. Kalau tasyahud Aisyah radhiyallahu anha, at-tahiyatut thayyibat, as-salawatuz zakiyatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, assalamu alaikum. Ni Masya Allah banyaknya tasyahud yang kita tidak mengetahui dan mempelajarinya. Sebab itulah Syekh Albani rahimahullah memperkenalkan kepada kita tentang betapa luasnya, betapa banyaknya sunah-sunah Nabi SAW yang kita sebagai umat Islam asing dan jauh daripadanya. Kerana apa? Kerana para alim ulama kita, ustaz kita tak mengajar, tak menyampaikan. Barangkali niat baik para ulama kita adalah supaya kita tidak menjadi sulit, banyak sangat bacaan. Namun sebenarnya yang terbaik adalah menyampaikan semuanya dan memberikan pilihan kepada setiap kita untuk mula-mula mengamalkan yang paling ringan, yang paling mudah. Kemudian berusaha untuk naik dari satu tahap ke satu tahap. Dengan itu maka terjaga, terpelihara dan hiduplah sunnah Nabi SAW. Maka inilah niat yang sangat agung, niat yang sangat baik, besar manfaatnya, yang mana dipelopori oleh Syekh Al-Albani rahimahullah menerusi dua kitabnya yang sangat agung, kitab yang monumental, iaitu Sifat Solat Nabi SAW
Ya, minat takbiri ila taslimi ka'annaka taraha. Begitu juga ya kitabnya yang lebih besar asalnya kitab ini, yaitu kitab Al-Aslu, kitab as-solahnya, masya-Allah. Miliki ya dua kitab ini. Dan kalau tak silap, ya dua kitab ini telah diterjemahkan. Maka cari ya, dan penuhilah perpustakaan kita dengan kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama seperti ini, kerana mereka sangat takhasus, ya, sangat menguasai, ya, mereka menghabiskan seluruh usia mereka demi untuk memperkenalkan, ya, mendekatkan kita, ya, menyampaikan, ya, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW yang banyak tersimpan di dalam kitab-kitab, yang tidak diajarkan, yang tidak didedahkan pada umat Islam, yang sepatutnya umat Islam hendaklah mengetahuinya. Yang penting mereka memiliki dan melalui tangga yang pertama, mengilmui. Adapun amalan itu adalah ya langkah yang seterusnya. Yang penting mereka tidak asing, bahkan mereka tidak rasa pelik dengan pelbagai variasi bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Taala memberikan kemuliaan pahala berterusan kepada para ulama kita yang telah memperkenalkan kita tentang sunnah-sunnah Nabi SAW ini. Dan bagi orang-orang yang menyintai Nabi SAW, tentu mereka akan bersyukur dan berterima kasih di atas jasa besar yang dilakukan oleh para ulama seperti Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah, kemudian diikuti oleh para ulama sampai hari ini. Sehingga banyak kitab-kitab yang bertemakan sifat solat Nabi SAW, ya, untuk mengakrabkan kita kepada Nabi SAW, seperti mana yang dilakukan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Dan sebenarnya ya ada catatan kaki di dalam penjelasan bab 5 ini, ya, Al-Ustaz kita hafizahullah ta'ala, jika inginkan pendetailan perincian tentang sifat wuduk dan sifat solat, boleh dirujuk pada kitab beliau, yang mana beliau memiliki kitab khusus secara komprehensif terperinci, ya, iaitu kitab yang bertajuk Sifat Wuduk dan Solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka elok kita memiliki juga kitab tersebut sebagai complementary, sebagai penyempurna terhadap kitab ini untuk mendapat perincian. Adapun kitab ini cuma ringkasan, khulasah sahaja secara ringkas. Dan bagi seorang talibul ilm, penuntut ilmu, hendaknya mereka meluaskan pembacaan untuk mengetahui lebih sempurna, lengkap tentang gambaran, ya, dengan itu mereka memiliki ilmu tentangnya. Jadi mereka tidaklah bermudah-mudah menolak sesuatu, ataupun meremehkan sesuatu, ataupun merasa asing dengan sesuatu yang hakikatnya ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian seterusnya yang semula diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum adalah lafaz assalamu alayka ayuhan nabi dan tasyahud pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Adapun setelah beliau wafat, mereka para sahabat menggantinya dengan lafaz assalamu ala nabi. Ya, tentunya lafaz ini digunakan para sahabat berdasarkan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh saja bila sampai pada bacaan assalamu alayka ayuhan nabi, ya, kita tukar kepada assalamu ala nabi. Kerana assalamu alayka ayuhan nabi itu digunakan ketika Nabi SAW masih hidup, ya. Adapun setelah wafat, maka dibaca assalamu ala nabi. Ya, walau bagaimanapun perkara ini adalah perkara yang luas juga, ya. Boleh saja menggunakan salah satu daripada keduanya dengan tidak menyalahkan sesiapa yang tidak membaca, ya, assalamu ala nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya, kita berhenti dulu di sini pada poin yang ke-36. Adapun perincian-perinciannya sebagaimana yang telah dinyatakan, bolehlah dirujuk kepada kitab-kitab yang telah kita sebutkan. Yang mudah-mudahan dengan itu kita akan lebih rasa nikmat, lebih berpuas hati, ya, rasa sempurna dengan mengetahui seluruh hal-hal yang berkaitan dengan tata cara, ya, sifat solat Nabi SAW dari segi perbuatan, physical movement, dan juga dari segi ucapan. Ya, dengan itu maka kita akan dapat gambaran, maka akan bertambahlah kita menikmati dalam melaksanakan solat Nabi SAW. Dan dengan itu kita akan, ya, diberikan kurniaan oleh Allah Ta'ala. Solat kita adalah muwafaqah dengan solatnya Nabi SAW. Kerana solat adalah ibadah yang sangat agung bagi seorang hamba, iaitu ikatannya dengan Allah Ta'ala. Dan solat nantilah yang akan dihisap nanti di negeri akhirat yang paling awal. Jika baik solatnya, bagaimana baiknya solatnya? Iaitu muwafaqah dengan solat Nabi SAW. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Segala kebaikan semuanya adalah milik Allah. Kita bersyukur di atas nikmat Allah yang tak terhitung sampai saat ini. Ya, semoga kita gunakan seluruh nikmat Allah itu untuk mendekatkan diri
kepada Allah Ta'ala. Ya, supaya kita termasuk dalam satu peringatan para ulama salaf, kullu ni'matan la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Jangan termasuk dalam kelompok itu. Ya, apa saja nikmat kurniaan Allah kepada kamu itu, kalau kamu tidak gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka sungguh itu adalah petaka musibah. Tak sepatutnya. Maka jadikanlah diri kita ini semuanya hamba-hamba yang mensyukuri nikmat Allah, ya, dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan berusaha untuk menjauhi sejauh-jauhnya perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang yang sentiasa istiqamah di dalam yang menuntut ilmu, istiqamah di dalam mengamalkan ilmu, istiqamah di dalam menyampaikan ilmu. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan kita nikmat, iaitu Allah ma'ahyina wa amitna alal Islam was sunnah. Dan dengan itu Allah matikan dalam keadaan itu. Dengan itu semoga kita mendapat, ya, apa yang dijanjikan oleh Allah, yang dipersiapkan untuk orang yang beriman dan bertakwa, iaitu syurga seluas langit. Ya, semoga seluas langit dan bumi. Semoga kita dapat bersama dengan pengarang kitab ini, hafizahullah, nanti di negeri akhirat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus, ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.